ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk berada di rumah Allah ini, antara tempat yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan sebaik-baik amalan dengan sebaik-baik cara. Sebaik-baik amalan solat dan sebaik-baik cara ialah solat secara berjemaah. Alhamdulillah, pada malam ini saya diamanahkan dan dijemput oleh PJK Guru Dakwah. PJK lain saya ucapkan terima kasih atas jemputan tersebut. Terima kasih seluruh ahli jawatan kuasa dan para pegawai masjid daerah Tapah ini, Masjid Sultan Mu'azzafir Syekh dan Nazrul Mu'azzafir Syekh. Jadi dalam jemputan tersebut, oleh kerana kalau dulu selalu juga ganti orang kan, kali ini mungkin akan secara bulanan, jadi saya memilih untuk membaca sebuah buku. Jadi buku yang saya pilih ialah Islam dan Melayu, antara martabat umat dan daulat rakyat, yang saya pernah ceritakan satu ketika dulu, hasil karya ulama tersohor negeri Perak, Datuk Dr. Siddiq Fatin, yang telah pergi meninggalkan kita pada 31 hari bulan Ogos tahun lepas. Beliau merupakan ahli Majlis Agama Islam negeri Perak selama 20 tahun, dari tahun 91 sampai 2019, 20 tahun sebagai ahli majlis, penjen sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pernah menjadi Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, dan Presiden Kolej Darul Hukum. Jadi sepanjang hayat, sejak remaja sebenarnya bersekolah di Sekolah Menengah Izzuddin Shah di Sekolah Rendah Sungai Tiang Darat, bagian itu kampung kelahirannya. Yang saya pernah sebut sebelum ni, masa tingkatan 4 dah boleh betulkan karangan bahasa Arab kawan-kawan. Tingkatan 4 saya ni sampai tingkatan bawah, sampai kesudah tak betul-betul. Jadi kecemerlangan akademik dan ilmu beliau teruji, dan sikap aktivisme beliau juga teruji sepanjang sejarah hidup beliau, yang tidak pernah meninggalkan dunia ini. Saya berkesempatan pergi ke rumah beliau banyak kali sebenarnya. Buku-buku di rumah beliau ni dia ada 2 susunan. Buku-buku biasa ni satu, karangan-karangan biasa. Kitab-kitab induk untuk rujukan segera disimpan di satu tempat khusus. Memang dulu tradisi ulama kita pun ada begitu. Kitab-kitab induk setiap ilmu, dia kena ada satu koleksi khas, supaya jika ada permasalahan, di samping kita merujuk kepada penulisan akhir, kita ada kitab induk kita. Itu sikap ulama. Itu kalau para mufti, mereka akan ada kitab-kitab hadis hukum yang utama, kitab-kitab tafsir yang utama, di samping kitab-kitab yang semasa. Jadi beliau melalui cara hidup seorang ulama ini, buat rumah tak berhutang, kumpul duit dan buat rumah. Pernah diceritakan oleh
sistem perbankan tanpa faedah. Ingat tak? Siapa yang umur 60-an sekarang ni masih ingat SPDF? Kita dulu SPDF nama dia, sistem perbankan tanpa faedah. Lagi SPI kan, sistem perbankan Islam. Tuan-tuan pernah merasai bagaimana kita terperangkap dengan riba? Riba ni masalah besar. Dia bukan dosa kecil, dia dosa besar dalam Islam. Maka riba semestinya dosa besar. Allah menggunakan yuharibuna Allah wa rasuli. Pemakan riba ini memerangi Allah dan Rasulnya. Maknanya kalau Rasul masih hidup, kita angkat pedang, angkat parang, lawan Rasulullah. Boleh bayangkan tak? Betapa besarnya dosa pemakan riba. Jadi lama kelamaan kita berubah. Kalau kedai arwahmu yakin, dulu semua baca kedai Islam. Kadang-kadang semua ini berlaku sekitar tahun 80-an. Dan beliau dan kawan-kawan, salah seorangnya Dr. Ridwan Osman, Presiden Universiti Selangor sekarang, dia kata dia sendiri berpindah ke rumah 6 kali di sekitar Kuala Lumpur sebab tak mampu nak beli rumah, sebab tak nak terlibat dalam sistem riba. Itu tekad. Sehingga satu ketika mereka menunjuk ulama besar dunia, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Bagaimana kami tak boleh menunggu, kami tak nak terlibat. Jadi ada fatwa-fatwa membenarkan keterlibatan seketika, sehingga ada kita kena. Dan alhamdulillah, generasi saya tak perlu hadapi macam mana generasi tuan-tuan yang berumur 60 ke atas terlibat dengan riba. Kami ada pilihan. Tapi kalau sesiapa yang masih memilih sistem riba, dia tanggung dosanya. Jadi inilah pengarang kitab ini, dengan budaya hidupnya yang cuba sedaya upaya beriltizam, berpegang dengan ajaran agama ini. Memang seperti mana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bagai kita menggenggam bara api. Panas tuan-tuan, susah tuan-tuan. Dan atas dasar itulah kita diberi pahala sebenarnya kan. Atas dasar jihad itulah. Oh, kalau semua nak senang, langgar apa yang ada di depan, membujur lalu melintang patah, tak dapat apa kita. Kalau ni dia kata membujur lalu melintang bekam, dia jadi lintang bekam. Jadi iltizam kita untuk tidak mahu terlibat dengan benda-benda haram ini perlu. Jadi menulis buku ini setelah beliau menempuh pelbagai pengalaman, berlatar belakangkan dunia akademik yang cemerlang, yang turut bergelumang dengan permasalahan rakyat bawahan. Kadang-kadang duduk di universiti ni, kalau kita duduk di universiti, kadang-kadang sonok rumah. Tulis buku ni ada makam yang pangkat. Bukan saja-saja tulis. Bila cukup, universiti ni istimewa. Kalau tuan-tuan kerja kerajaan, nak naik peringkat besar di daerah ni, tuan pegawai daerah fungsi masjid kita ni orang kali besar. Tapi di universiti dia tak terhad. Profesor tu besar, profesor penuh. Kalau Profesor Madya tu grade 54 pun kalau duduk kok tapah ni memang dah saya rasa 54 besar. Kalau besar ada A, B, C. Macam profesor dia ada VK, nama dia 7, 6 dan 5. A, B, C lagi buat. Naik Chancellor tu terus. Kalau naik Chancellor kami lah di UiTM terus ni di negeri saya rasa tidak ada. SUP Yusuf lagi, Yusuf ni. Saya tak tahu pengarah hospital besar itu Yusuf ni, tak silap saya. Itu kerajaan. Dan kalau ingin berada di Menara Gading dan bersenang-senang di sana boleh, tapi beliau penulis ini memilih untuk bersusah payah bersama orang kebanyakan.
dalam kitab ada menukilkan. Dia kata kalau dia nak memberi markah kepada Dr. Siddiq ini, kadang-kadang dia tidak tahu nak memberi markah di mana. Sebab kriteria yang Dr. Siddiq ini pilih kadang-kadang tidak memenuhi kriteria yang ada di universiti, tetapi kriteria itu penuh bersama masyarakat. Dan dia sendiri mengakui dia menekuni atau dia mula membaca karya-karya Ustaz Sidi Fadil ini sejak beliau tingkatan 4. Mengapa dia baca? Nak buat modal ajar. Sekarang marilah sama-sama kita membaca buku beliau semua. Apa yang beliau tinggalkan untuk kita ini menjadi faedah untuk seluruh umat Islam, terutama di negeri Perak, anak negeri Perak. Sebenarnya saya memang ada berhajat nak baca satu lagi buku, Risalah Iskandar. Risalah Iskandar ini ditulis oleh Sultan Iskandar Shah, Sultan negeri Perak yang memerintah terakhir 1936 dan 38. Itulah Seri Iskandar lah, ambil dari nama, yang mengumpulkan di dalamnya ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Saya mentaktikkan kitab tersebut bersama-sama rakan. Pilih semula hadis-hadis, buat semula hadis ni sahih ke hasan ke dhaif, saya buat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk dicetak semula. Sebab tak ramai sultan-sultan menulis kitab. Sultan nak bertaraf ulama ni tak ramai. Cuba tuan-tuan tengok salah silap sultan kita berapa orang yang menulis kitab dan mencapai tahap ulama. Dan salah seorangnya Sultan Negeri Perak. Itu kita orang Perak ni boleh berbangga. Sultan kita satu ketika dulu, Sultan Iskandar Shah, adalah seorang ulama yang bukan sekadar mewariskan pemerintahan, bahkan dia mewariskan karyanya untuk rakyat baginda. Jadi ilmu-ilmu itu dia milik selama-lamanya. Mungkin nama beliau boleh dilupakan, tapi kitab beliau ada. Jadi penulis membahagikan buku ini kepada 13 topik utama. Dan topik yang pertama ialah dia ingin memberi kesedaran kepada kita wajah Melayu sepanjang sejarah. Yang dikata Melayu ini bagaimana? Pertama, dia kaitkan dengan Islam, dia kaitkan dengan tarikh Melayu dalam perlembagaan, dan dia mengaitkan tradisi. Sebagai mukadimah, beliau menuliskan dalam sejarahnya sebagai bangsa, Melayu pernah diperlekeh. Ya, pada zaman penjajahan kita diperlekeh. Kita disuruh jadi kerani kan? Kalau lulusan sekolah Melayu disuruh jadi kerani, lulusan sekolah Inggeris mungkin boleh jadi pegawai. Jadi level-level ini agak menghinakan sebenarnya. Mulai dari mitos pribumi malas. Melayu itu malas. Betul ke Melayu itu malas? Nanti penulis komen. Hinggalah Melayu mudah lupa. Betul ke kita ni mudah lupa? Barangkali ya kot. Memang orang katakan kita malas kan? Kita mudah lupa. Jadi beliau mengatakan dakwaan yang hanya berasaskan sangkaan atau prasangka atau rasa kecewa tentunya tidak boleh dijadikan petunjuk citra bangsa kita yang sebenar. Jadi rasa kekecewaan, prasangka, syak, bukan pentarikh. Kita nak tarikh ni, tarikh dia dengan keyakinan kan, bukan sangkaan. Kita nak menentukan sesuatu sah batal pun dengan keyakinan. Tu akad nikah. Dah lah tuan tu lafaz kan. Kena ada 2 orang pula saksi hangguk kat situ. Kalau saksi tu gini, buat lagi sekali. Jangan menemui. Padahal dia akan buat apa-apa, dia tengok, dia dengar. Jadi dia nak pastikan dengan yakin
anak tuna tersebut atau pengantin lelaki tersebut telah menerima atau telah ijab atau telah menjawab dengan betul lafaz pernikahan itu. Kalau dia ragu-ragu, dia pilih restart. Kalau banyak kali start, nanti berpeluh tak jadi. Jadi prasangka-prasangka tidak boleh digunakan untuk menjadi petunjuk. Jadi untuk mengenal watak dan jati diri bangsa jelas memerlukan usaha yang lebih serius, rasional dan objektif. Jadi untuk mentarikkan bangsa kita sendiri, kita perlu keseriusan, kita perlu kedalaman fikiran secara rasional. Jadi inilah yang kita patut ajarkan kepada anak-anak kita. Yang anak-anak kita ni kadang-kadang marilah apa pun dia terima belaka. Dan ini mungkin kalau dalam ilmu sosiologi saya belajar dulu, dia kata culture war syndrome kan? Kita ni agak mudah menerima. Ya, barangkali itu kekuatan kita juga. Kita mudah menerima. Kita mudah menerima apa-apa yang datang kepada kita. Jadi dalam dunia moden ini sepatutnya sedikit tapisan ketat dilakukan, terutamanya melalui media sosial. Hari ini kecoh apa? Ada seorang perempuan tu dia tuduh pemandu yang sakit jantung, kena serangan jantung tu mabuk dalam kereta. Lepas tu kan tu mati, nak minta maaf lagi mana? Dan dia rakam tak tu. Ya, kita ada peralatan, tapi peralatan tu bukan semua benda perlu dirakam tuan. Jadi fitnah kepada kita sampai akhirat. Orang masuk dalam Facebook, orang kongsi, kita faham, kita mengaji banyak kali dah, kumpuliah-kumpuliah tu baca hadis banyak kali dah. Man sanna bi sunnatin hasanatin. Siapa yang mencontohkan, siapa yang memulakan sesuatu perkara baik, fa'alaiha ajruha, maka baginya pahalanya. Wa ajru man 'amila biha, dan pahala orang yang beramal dengannya. Tapi jangan ingat ya, baik-baik saja. Hadis itu ada sambungan. Man sanna bi sunnatin sayyi'atin. Siapa yang memulai satu perkara buruk, fa'alaiha, maka baginya dosa. Dan tidak berhenti di situ. Dan dosa orang yang beramal dengannya separuh. Benda viral ni cepat je kan. Dalam grup kita ada 140 orang. Kita tengok ni 20 orang kongsi 140, lepas tu 20 orang kongsi, dan kawan ni pula dia kongsi dengan beberapa grup yang ada beberapa ratus orang lain. Jenuh kita. Dan minta maaf yang ada tuan. Jadi ini jati diri ini perlu ada kepada bangsa kita. Jangan mudah menerima seperti mana penulis kata kita kena serius sikit. Yang dia rakam, dia kata kamu mabuk ke, puan tu duk pegang steering tu, tak boleh cakap. Siapa pernah kena serangan jantung, faham-faham. Saya baru pergi ziarah kawan kena serangan jantung dalam 3 minggu lepas. Tapi dia kata, masa tu hanya terlintas di hati dia, beginilah sakit menghadapi sakaratul maut. Umur dia 41. Tapi dia letup. Kemarin saya jumpa dia lagi sekali. Dia nampak sihat. Jadi kawan tu kena sakit jantung, tak boleh cakap, duduk, pegang steering senyap. Bunyilah, ada bunyi sikit-sikit menahan kesakitan. Beberapa jam kemudian meninggal dunia. Fitnah itu terus berjalan. Dan orang yang upload TikTok tu dah keluarkan video minta maaf. Tapi bagi saya tidak berguna sangat minta maaf pada waktu itu. Jadi dengan tujuan kita merakam semua benda, walaupun telefon kita agak sakit, telefon kita ni agak sakit, bukan semua untuk direkam. Rakam benda-benda yang baik ini saya pakai, insya-Allah ada pahala. Ini tak tentu pasal
Jadi justru tidak siapa pun dapat mengelak daripada pengalaman sejarah. Dia kata bangsa kita ni pun tidak dapat mengelak daripada pengalaman sejarah, dan tidak siapa pun juga yang kebal dari pengaruh zaman. Ya, sejarah bangsa kita panjang, dan zaman atau fasa-fasa perubahan yang kita lalui akan memberi kesan kepada jati diri kita. Kalau zaman ayah-ayah dahulu, barangkali benda-benda lucah ini tidak ada. Itu dulu-dulu. Di kampung ada orang mengintai orang mandi, mengintai tidur, orang mengintai mandi. Dulu-dulu ada orang mengintai. Tak tahulah lagi kalau ada ni. Tapi lagi tak perlu mengintai dah, tak perlu mengintai nak darah. Anak dah bangun di sungai ke, orang mandi sungai, tak perlu mengintai mandi kat telaga ke, tak perlu mengintai. Lagi ambil telefon tengok. Kalau nak tengok orang, boleh tengok. Tak payah hintai-hintai. Dan benda tu kita tahu segi hukum jadi susah. Itu pengaruh zaman saya. Dan orang zaman saya ni pun sekarang dah ada anak-anak remaja, anak-anak cucu tuan-tuan, anak-anak saya cucu tuan-tuan yang 60-an ni lagi banyak. Itu kata pengaruh zaman ni tidak boleh dikesampingkan dalam sejarah bangsa kita. Selain itu, jiwa dan pemikiran bangsa juga akan tercermin dalam bahasa. Bahasa ni jangan main tuan. Dia membawa semangat bersamanya. Cuma kita tengok orang putih, dia cakap ayah dia IU. Kita orang Melayu tak buat itu. Ketentuan cakap IU dengan anak Allah, tak tahu lah, kau dan aku. Panggilan dia bagi kita, panggilan ayah, abah, bapa, itu dia ada unsur-unsur penghormatan dan kebaktian. Dan di dalam agama kita pun berbakti kepada ibu bapa ni satu hukum yang utama. Dia bukan hukum cabangan. Macam-macam hadis, berpuluh-puluh hadis tentang birrul walidain. Jadi cara kita berbakti kepada ibu bapa tu terucap dalam bahasa yang kita bercakap sehari-hari. Kita panggil ayah, kita panggil papa ke bapa ke apa, semua tu ada unsur-unsur penghormatan dan kebaktian. Tapi kalau kita mula guna I dan you, saya tak tahu ada ke tak. Aku soipok dah ni. Dia I you dengan aku. Kalau orang kenal lah kasat aku soipok dah ni. Dia cakap I you dengan aku. Padahal tak kita. Jadi itulah. Dia kata bahasa, sastra dan kebudayaan lainnya. Ya, kita ada pengaruh budaya-budaya asing. Dan kita kena asingkan pengaruh-pengaruh budaya, terutama yang membawa unsur khurafat dan tahyul. Orang tanpa buat benda tahyul lagi pada. Hari itu dia bertobat dah. Hari ini saya dapat pula video. Tuan-tuan pun bawa kali dapat. Dia buat kata hitam lah hari ni. Hari ni kan beberapa hari yang lepas lah. Dia kata untuk banjir tu. Allah Rabbi. Dulu dia buat bonyok kan, dekat KLA MH370 hilang. Lepas tu dia buat kat tepi pantai mana tu. Hari ini dia buat kat Teluk Intan. Saya tengok lokasi tempat tu tak tahu, tapi dia kata kat Teluk Intan, dia mengaku kat Teluk Intan. Tapi layak ke tuan-tuan, tengoklah, letak Quran surah Yasin depan tu. Perempuan tu baca doa tudung pun tak pakai. Sepupu dia kata, budaya kita apa tu? Tak tahyul lagi tu. Tahyul tu. Dia kata kita berikhtiar dengan takbir Allahu Akbar. Tak ada benda-benda gitu lama-lama kita tak pernah buat. Nak berdoa tak perlu duduk secara terbuka berdepan gitu. Itu promosi untuk perniagaan dia lah kot. Saya tahu rumah dia masuk berminat ada orang tunjuk kat saya masuk. Dan rawatannya dikatakan agak bukan
Puluh-puluh memang kata rata-rata sampai ribu-ribu wallahu a'lam. Dan beberapa tahun yang lalu, tak silap saya dalam 2 tahun lepas, dia dah dipanggil untuk bertaubat, jangan buat lagi benda-benda tahyul begini, khurafat begini. Dan dia pergi, tapi dia tak tahu apa yang dia taubatkan. Nak berdoa, ya bagus. Doa ibadah, tak ada masalah pun. Tapi kalau buat cara terbuka begitu, bukan. Doa tak bala memang ada. Allahumma manfa'an dan bala kita baca tiap hari. Kita memang minta Allah jauhkan bala bencana, tapi bukan dengan cara-cara yang tidak pernah diwariskan oleh Nabi, para sahabat dan ulama-ulama kita. Mati ke apa pun tak kisah, kita ni sebenarnya. Untuk makluman semua, kalau yang mengenali saudara Joe, kami panggil Joe, yang selalu naik basikal kepada yang musim, dia ada OKU sikit, kelainan upaya kelemahan mental yang kadang-kadang dia ngecek di vital. Hari ini dia jemput Allah dalam keadaan yang mudah. Sampai kat kampung raya Muhammad Gajah pun dia rasa macam serangan jantung, dia berhenti basikal, duduk tu habis umur kat situ. Kalau saya pun kadang-kadang tanya gitu, kan habis umur tu senang, yang duduk terlantar, duduk pergi hospital ni jadi payah. Jadi dia pun tak dapat kelebihan di dunia. Semoga Allah mengurniakan kelebihan kepada beliau di akhirat. Dia seorang yang bukan-bukanlah, dia tidak ditaklifkan. Kalau dia pergi masjid tu, dia sembahyang kat bawah masjid Tabarruk, dia selalu pergi di rumah dia kat situ. Dan dia tak mencuri ke apa, dia tak mengejar orang kan. Tak pun. Kadang-kadang cat tu pun yang dia tak mengejar tu dia beli. Bukan dia pergi curi ke kedai cat ke apa pun, dia beli. Dia hobi dia mengejar. Jadi semoga Allah menempatkan dia di tempat yang terbaik. Sebab dia tidak ada habuan di dunia ni. Kita kata tidak ada, dia ada masalah mental sikit. Jadi itu antara orang yang kita kenali lah di sini. Jadi kebudayaan yang karut-marut ini, kalau ada melekat pada bangsa kita, nanti kita akan ditakrifkan dengan perkara-perkara karut. Jadi ungkapan kepentingan bahasa seperti terungkap dalam bahasa jiwa bangsa, bahasa sebagai alat komunikasi. Dan bukan sekadar itu, dia adalah cerminan jiwa. Dan kita pun nampak ada satu filem Ramli yang dia pergi tanya sing, woi tu kan, kenapa sing tu kata apa? Bahasa menunjukkan bangsa tau. Bahasa memang menunjukkan bangsa. Itu kalau saya ingat Profesor Abdullah Hassan, Profesor Kauksi itu, dia menganjurkan kepada kita bercakap dalam bahasa Melayu yang laras tinggi sikit. Dan saya perasan kalau kita pergi Indonesia, bahasa dia agak baik. Bahasa Indonesia, walaupun kerjanya nampak supir tu kan, dia bertanya tu dalam ayat-ayat yang saya rasa agak lebih indah bahasanya, lebih teratur bahasanya berbanding kita yang suka sangat tanya-tanya dengan. Dia bertanya, dia menggunakan bahasa yang saya rasa agak baik. Dan pada tahun 80-an memang Dewan Bahasa dan Pustaka pernah bekerjasama dengan Dewan Bahasa Indonesia untuk kita menyelaraskan sebanyak mungkin laras bahasa yang digunakan di Indonesia dan di Malaysia. Itu kalau kita baca buku terjemahan Indonesia. Kalau dulu bahasa dia agak sukar dipahami, tapi kalau yang moden ini bahasanya lebih dekat dengan kita. Itu bagus sebab kita dengan Indonesia ni kita berkongsi banyak. Satu yang tak kongsi main bola. Kalau main bola mesti kuat. Kalau dia buat kalah, kita kena lihat yang baru bola kan. Kena dilindungi. Dalam bola tak bola sekejap je, bola ni 90 minit. Lepas tu yoya kat luar stadium sekejap dan dia selesai lah. Kalau dalam bola tak. Tapi kalau dalam benda lain kita berkongsi banyak.
dengan sahabat-sahabat dan bahasa pun serumpun, agama pun serumpun. Jadi mereka menggunakan bahasa yang baik. Marilah sama-sama kita pun menggunakan bahasa yang baik, kerana bahasa menunjukkan bangsa. Kan kita pun faham kan, Raqib dan Atid ini mencatat. Dia catat apa? Dia catat amalan. Sebahagian daripada amalan itu ialah percakapan. Jadi kalau kita bercakap benda-benda yang baik dengan bahasa yang baik, Raqib dan Atid mencatat yang baik untuk kita. Tak ada untung ke akhirat. Sudah tentu besar untung di akhirat. Untung di akhirat ni dengan memilih. Ketika tak ada benda lain nak tolong kita, entah-entah bahasa percakapan itu boleh menolong kita. Jangan perlekehkan apa-apa pun benda yang ma'ruf, benda-benda yang ibadah. Cakap benda-benda ini termasuklah ibadah. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Maka berkata-katalah benda baik. Aw liyasmut. Kalau tak ada benda baik nak cakap, duduk diam. Ketika Rasulullah melalui satu kuburan yang baru saja ditanamkan jenazahnya, Rasulullah berhenti berdoa. Dan pada ketika itu baginda bersabda, 2 rakaat solat sunat jenazah yang ada di dalam ni. Maknanya ketika hidup orang tu ada 2 rakaat solat sunat. Di akhirat pahala 2 solat sunat itu lebih bernilai daripada segala harta yang kamu miliki. Masa tu ada 2-3 orang sahabat yang bersama. Harta kita ni, kalau sahabat Nabi ada yang susah, ada yang kaya, yang jutawan pun kita katalah seorang dia yang kaya, 2-3 orang lagi tak apa nak kaya. Campur-campur ada berjuta tu lah. 2 rakaat solat sunat yang dia tunaikan, nilainya di akhirat melebihi harta. Kata saya, gaji kata terjadi. Kami 3 orang ni campur-campur juta dah. Hanya dapat di padang 2 rakaat sunat. 2 rakaat solat sunat. Kereta kita, rumah kita, tanah kita, kalau ditimbang dengan pahala 2 rakaat solat sunat di akhirat, mana lebih tinggi nilainya? 2 solat sunat. Jadi jangan perlekehkan walau benda sunat, walau cakap benda-benda yang baik. Jadi dalam tradisi bangsa kita, bangsa yang baik ini penting. Jadi itu antara perkara-perkara yang membawa makna kepada jati diri bangsa kita. Bangsa-bangsa lain juga saya rasa begitu. Mereka mempunyai bahasa-bahasa yang indah. Kalau tidak, tak ada lagu kan? Semua bahasa ada lagu, ada puisi. Cuma kita ni istimewa sikit. Bahasa lain tak ada pantun, saya rasa. Bahasa Inggeris tak ada pantun. Saya rasa tak ada. Kalau nak buat pun boleh lah, tapi dia kena guna bahasa Melayu. The sky is blue, the sea is deep, because I love you, I cannot sleep. Dia kena buat bahasa kita. Tapi guna bahasa Inggeris boleh kan lah. Tapi pantun bahasa Inggeris dia tak ada. Poems tu adalah bahasa kita istimewa. Dulu ada berindang kencana dalam radio, saya duduk dengar. Nak nyanyi, tak nyanyi, nak sajak, tak sajak, tapi dia panggil berindang kan. Jadi itu jati diri bangsa kita. Kita jangan tinggalkan habis bahasa-bahasa yang elok. Jadi itu jati diri utama. Lepas tu dia kata nak menyorot bahasa Melayu dalam tradisi penulisan sejarah. Penulis mencatatkan sebenarnya belum lama bangsa Melayu memulakan tradisi mencatat dan menulis sejarahnya sendiri. Ini mungkin sedikit kelemahan bagi bangsa Melayu. Dia banyak cerita mulut ke mulut. Yang penulisan ni tak banyak.
Melayu yang tertua ditemui secara buku lah kita kata, nama kitab akidah Aqaid Nasafi. Dia adalah karya terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Itu yang ditemui secara buku lah kita kata. Yang catat kat dinding gua tu kita terjemah. Ini yang buku. Nama bukunya Aqaid Nasafi, abad ke-16. Kitab agama, karya terjemahan. Nama penulisnya bangsa Tafsir Syahrastani. Buku karya agama. Satu penerjemahnya saya tak ingat. Dan ditulis semula di Universiti Melaya saya tengok. Masa zaman Profesor Said Najib Al-Atas. Aqaid Nasafi. Itu buku Melayu pertama yang kita dapat warisi secara seluruh. Al-Quran kita yang kira Al-Quran memang ada, tapi dia bukan buku Melayu. Dia kitab agama kita. Jadi tidak lama penulisan ilmiah tentang sejarah bangsa juga bermula agak lewat. Jadi kalau jadilah karya Tun Sri Lanang, Zahra dan sebagainya. Dengan demikian, selama masa yang agak panjang, pencitraan dan penceritaan bangsa ini banyak dilakukan oleh orang-orang asing. Orang asing memang tulis tentang sejarah kita. Kita belajarkan sejarah kat sekolah tu, kita belajar Ptolemy lah, mencatat tentang dunia Melayu. Lagi satu lagi dalam buku sejarah tu, Ising, penggambar Cina lah. Orang asing menulis. Dan di zaman penjajahan, antara orang yang banyak mencatat pasal sejarah bangsa kita ialah Arthur Winstead dan Frank Sutherland. Winstead dia memang dijadikan rujukan, sedangkan dia adalah pegawai daerah, dia adalah pentadbir, dia bukan pencatat sejarah. Jadi dia menulis segi pentadbiran. Oleh kerana kita tak pernah diberi peluang mentadbir pada waktu penjajahan, dia cakap kita pun tak reti takbir. Pegawai daerah dulu orang putih tu. Pegawai daerah kita orang putih. Kadang-kadang guru besar pun orang Inggeris. Tambah-tambahlah sekolah-sekolah membalik, memanglah membalik semua. Dan apa? Convent, lagi sekolah apa? Methodist. Kita tengok sejarah ke buku tu, pengetua-pengetua dia yang pertama orang Inggeris. Jadi dia kata khususnya para pengembara dan pegawai-pegawai takbir kolonial, apa yang mereka catat umumnya lebih berupa laporan dan impression mereka terhadap orang Melayu. Maknanya mereka memandang kita dari kacamata mereka. Dan bila kita nak buat kajian, kita merujuk mereka. Dan karya-karya Melayu duduk kat Belanda, Leiden University. Dan ada orang jumpa duduk kat Moskow pun. Jadi kita kehilangan karya-karya asal kita dan kita merujuk kepada pegawai-pegawai kolonial British yang tidak menggunakan kaedah kajian penyelidikan ilmiah yang betul untuk mencatatkan tentang kita. Itu kita kena betulkan beberapa fakta sejarah. Saya memang pergi jumpa dengan profesor sejarah ni, dia kata sejarah kita yang bermula dengan anjing Parameswara tentang ditendang Belanda putih itu kan betul dongeng ya, dia kata. Ada ke sebuah negara, sebuah negeri nak dimulai dengan cerita dongeng? Tapi dalam buku sejarah dulu ada semua. Dan dia buat satu kronologi untuk sebuah negara itu establish dan mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar pada waktu itu. Kita tahu Melaka ada hubungan dengan China kan? Dia memerlukan beberapa ratus tahun. Kuasa besar tidak akan menjalankan hubungan diplomatik dengan kampung, dengan daerah. Dia nak sebuah negara yang stabil. Jadi dalam waktu Isyak dah lagi 2 minit. Jadi kita habiskan perenggan ni saja. Jadi
Akhirnya dalam peringkat awal ini, penulis mengajak kita menelusuri semula sejarah bangsa kita, dan kita juga perlu kembali kepada zaman kepesatan Islamisasi di negara ini. Untuk bangsa kita yang tercatat ni, tadi saya kata karya utama, karya agama, dan orang Melayu mula kukuh jati diri dia itu apabila dia beragama Islam. Jadi bukan bangsa Melayu saja, bangsa-bangsa lain kalau terima Islam ni jadi kukuh. Sayyidina Umar pun kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni orang Arab ni, Allah muliakan Islam. Jadi itu juga bangsa kita, bangsa Melayu. Dan sejarah perbumi zaman Hindu-Buddha itu tidak dapat menonjolkan bangsa kita. Hindu-Buddha oleh kerana orang Melayu ni hilang kan, dia tidak menonjolkan kita, dan kita menonjol dengan Islam. Jadi itu peringkat awalnya. Dan tulisan-tulisan orang barat itu kita ambil sekadar